Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, setelah Malaysia dikejutkan, digemparkan, dan Malaysia berduka cita dengan pemergian satu lagi pemimpin yang amat berjasa di negara kita, di Malaysia, di tanah air kita. Akhirnya banyak pandangan dan respon. Bahkan Malaysia berduka cita dengan pemergian Allahyarham Salahuddin, yaitu ahli parlimen dan juga menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Akhirnya ini satu lagi pendedahan yang pasti mengejutkan ramai, pendedahan yang pasti membuat ramai berduka cita. Dalam sebuah artikel daripada biharian.com, sebelum tidur, setiap malam saya maafkan semua musuh. Sim, kamu tahu kenapa saya reda dan senang hati setiap hari. Setiap malam sebelum saya tidur, saya maafkan semua musuh dan orang yang menyakitkan hati saya, barulah saya tidur. Demikian antara kebaikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang dikongsikan oleh ahli parlimen Bayan Baru, SIM, melalui hantaran dalam Facebook beliau. SIM berkata, timbalan Presiden amanah itu pernah mengajar amalan murni berkenaan kepadanya. Beliau sekaligus menyifatkan ahli parlimen Pulai itu sebagai insan yang begitu baik dan peramah. Dalam artikel ini, semalam saya berkesempatan menziarahi beliau sebelum beliau pergi. Saya menangis sepanjang perjalanan dari Alor Setar ke Pulau Pinang. My heart was broken. Hati saya amat sedih, katanya. Salahuddin disahkan meninggal dunia pada jam 9.23 malam tadi di Hospital Sultana Bahia, HSB Alor Setar, Kedah. Beliau dikejarkan ke wad kecemasan HSB sekitar jam 10.15 malam Jumaat lalu setelah mengalami mual serta muntah-muntah sebelum disahkan mengalami pendarahan otak oleh dokter pakar dan menjalani pembedahan. Artikel ini pada 24 Julai yang bertajuk sebelum tidur setiap malam saya maafkan semua musuh. Jadi ini pasti satu perkara yang kita boleh ambil sebagai pengajaran, terutamanya kepada ramai orang dan kepimpinan politik juga, di mana mengesahkan tajuk artikel ini menyentuh perasaan ramai orang. Sebelum tidur, setiap malam saya maafkan semua musuh. Alangkah bagusnya kalau semua ahli politik berfikiran seperti Allahyarham Salahuddin, ataupun mempunyai mindset begini, sudah pasti satu pembawaan yang baik di dalam dunia politik. Akhirnya ini memberikan pengajaran ramai orang, dan ini pasti mengejutkan dan membuat ramai sedih. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dalam sebuah artikel daripada Shabuddin.com, yaitu Sanusi merepek lagi. Kalau benar komplot menangkapnya dirancang 6 bulan lalu, adakah ini bermakna beliau merancang perlekeh raja juga bermula sejak 6 bulan lalu? Seperti yang kita tahu, Sanusi dengan pengakuan baru-baru ini mendedakan membawa senjata api ataupun pistol di dalam kendaraannya selama 24 jam. Jadi ini sudah pasti menimbulkan pertanyaan ramai orang. Pengakuan Sanusi bahwa beliau sudah tahu ada komplot menangkapnya yang sudah dirancang 6 bulan lalu. Kononnya diberitahu oleh rakannya. Adakah dengan ini, rancangan ini memang benar-benar sudah diatur Sanusi, yaitu adakah di dalam rancangan ini, rancangan Sanusi sendiri untuk memperlekeh raja juga bermula sejak 6 bulan lalu? Kalau ini, adakah pengakuan Sanusi secara tidak sengaja memperlihatkan beliau sengaja membuat pengakuan itu? Dan adakah beliau bakal ditangkap dan bakal menerima hukuman yang lebih berat? Semua itu menjadi persoalan. Menteri Besar Kedah, Sanusi, yang sedang berdepan kes mahkamah di bawah akta hasutan kerana memperlekeh serta mempertikai
kebijaksanaan yang di Pertuan Agong dan Sultan Selangor kini tampil dengan teori baru yang benar-benar mengarut serta merepek. Beliau mendakwa rancangan untuk menangkapnya dan menjejaskan kredibilitinya sudah bermula sejak 6 bulan lalu. Plot untuk tangkap saya sudah dirancang sejak 6 bulan lalu. Saya tahu dah, saya ada intelijen saya. Jumpa orang tuh, pesan jaga-jaga ada orang nak buat sesuatu kepada saya. Untuk keselamatan, saya ada pistol dalam kereta 24 jam, ada 2 kelopak, 14 peluru, 1 kelopak 24 jam. Berjaga-jaga, takut orang buat jahat. Orang tak buat jahat, saya tak buat jahat pada orang. Menurut Menteri Besar Kedah. Adakah dengan ini memang sudah sah? Yaitu memperlekeh Sultan dan menghina Agong adalah di dalam perancangan yang dikatakan Sanusi ini yang kononnya dirancang 6 bulan lalu. Adakah rancangan ini adalah rancangan beliau sendiri? Beliau berkata ada komplot untuk menangkapnya, dan akhirnya beliau ditahan di sebuah hotel pada jam 3 pagi dan disebabkan oleh ucapan beliau itu sendiri. Sudah 6 bulan kawan-kawan pesan, yang penting tangkap garis saya, jatuhkan moral, dan hilang credibility. Selepas itu, ceramah orang tak dengar lagi, karena saya sudah dimalukan dengan tangkapan. Katanya ketika berucap di sebuah ceramah PN di Kuala Ketil, Kedah. Coba kita pikir betul-betul, logik atau tidak, dakwaan Sanusi itu menurut Syahbudin. Harus kita ingat, pendakwaan terhadap Sanusi adalah berkaitan ucapannya yang menyentuh kebijaksanaan serta keistimewaan Agong dan Sultan Selangor. Beliau seterusnya ditahan pada jam 3 pagi untuk dibawa ke IPD Selayang. Seterusnya diiringi polis ke Mahkamah Selayang untuk berdepan pendakwaan berikutan panggilan telepon daripada polis tidak dijawabnya, malah direjeknya. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Ketua Polis Negara. Pendakwaan dan tangkapan terhadapnya bukan kerana menyerang Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, mana-mana menteri atau lain-lain figura politik di negara. Sekali lagi ditekankan, pendakwaan dan tindakan menahannya pada jam 3 pagi adalah berkaitan ucapannya, berkaitan raja-raja dan bukan kepada mana-mana pemimpin politik. Dengan itu, di mana logiknya bila Sanusi mendakwa ada rancangan atau komplot untuk menangkapnya sejak 6 bulan dulu lagi. Beliau didakwa di mahkamah dan ditahan hanyalah kerana ucapan yang dibuatnya baru-baru ini. Dalam artikel ini lagi, kalau benar sudah ada rancangan untuk menangkapnya sejak 6 bulan lalu, tentulah kesnya bukan berkaitan singgungannya terhadap raja-raja, tetapi berdasarkan kes lain yang ada kaitan dengan politik. Dakwaan Sanusi hanya boleh dikira sahih jika beliau sebenarnya memang sudah merancang untuk memperlekeh serta mempertikai kebijaksanaan Agong dan Sultan Selangor. Mana tahu entah-entah sejak 6 bulan atau 7 bulan dulu lagi, Sanusi sudah ada perancangan demikian. Jika tidak, mana mungkin ada rancangan untuk menangkap bermula sejak 6 bulan dulu lagi, sebagaimana didakwanya. Apapun, seperti kata Anwar Ibrahim baru-baru ini, kamu cerca raja, itu nasib kamulah. Dia bagi saya dengan kenyataan pendek daripada Perdana Menteri itu pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan di dalam PN dan PAS. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.